Uji kajian. Kajian ini mengenal pasti hubungan keberkesanan penggunaan iPad dalam kalangan pelajar dengan penglibatan pelajar di dalam bilik darjah. Penyataan masalah pula, menurut LP, penggunaan iPad menjadi sangat popular dalam kalangan pengguna alatan elektronik semenjak ianya diperkenalkan oleh syarikat Apple pada tahun 2010. Menurut Wario, iPad juga digunakan secara meluas dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Kajian-kajian berkenaan penggunaan iPad telah banyak dibincangkan dalam pengkaji lepas. Namun, keberkesanan penggunaannya, terutamanya dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah, masih kurang. Bagi research objektif RO dan research of question RQ, kami telah mendapati bahawa RQ adalah apakah persepsi pelajar berkaitan kesan penggunaan iPad terhadap pembelajaran mereka. Bagi RO pula, mengenal pasti persepsi pelajar berkaitan penggunaan iPad serta kesannya terhadap pembelajaran pelajar di sekolah. Seterusnya kita masuk pula kepada bahagian hipotesis, pemboleh ubah, definisi operasi dan definisi konsep serta literature review. Bagi hipotesis, terdapat dua jenis hipotesis, iaitu hipotesis alternatif dan juga hipotesis null. Bagi hipotesis alternatif, di mana terdapat hubungan antara penggunaan iPad dalam kalangan pelajar dengan penglibatan pelajar di dalam bilik darjah. Manakala bagi hipotesis null, iaitu yang bertentangan dengan hipotesis alternatif, di mana tidak terdapat hubungan antara penggunaan iPad dalam kalangan pelajar dengan penglibatan pelajar di dalam bilik darjah. Seterusnya kita masuk kepada pemboleh ubah, di mana terdapat dua pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah tidak bersandar dan juga pemboleh ubah bersandar. Bagi pemboleh ubah tidak bersandar ialah penggunaan iPad dalam kalangan pelajar. Manakala bagi pemboleh ubah bersandar, iaitu apa yang kita nak lihat, apa yang kita akan dapat daripada kajian ini, kita nak lihat penglibatan pelajar di dalam bilik darjah. Okey, tanpa memasa termasuk pula kepada definisi operasi dan definisi konsep, di mana bagi definisi operasi menurut Kamus Dewan edisi keempat, penglibatan ini didefinisikan sebagai perihal melibatkan diri ke dalam persatuan, kelab dan sebagainya di dalam sebuah hal, iaitu perkara dan juga sebagainya. Manakala bagi definisi konsep, penglibatan akan diambil berdasarkan peningkatan keaktifan pelajar di dalam bilik darjah ketika menggunakan iPad sebagai medium pengajaran. Okey, seterusnya adalah literature review, di mana terdapat banyak kajian yang dilakukan di luar negara berkenaan dengan penggunaan iPad dalam pengajaran dan pembelajaran. Okey, contohnya seperti kajian yang dilaksanakan oleh Mick Litia pada tahun 2015 ke atas murid sekolah vocational di Itali, mendapati bahawa murid yang menggunakan ataupun berada di dalam bilik darjah yang menggunakan iPad menunjukkan pencapaian lebih baik berbanding dengan bilik darjah yang hanya menggunakan buku teks tradisional. Okey, kajian tersebut mendapati bahawa iPad dapat merangsang pembelajaran kooperatif, di mana murid ni dia akan menjadi lebih tumpuan ataupun menjadi tumpuan utama dalam sesuatu proses pembelajaran ke arah pembinaan idea serta merancang kandungan pembelajaran kendiri. Jadi di Malaysia belum ada kajian yang terperinci. Saya Nur Afika binti Muhammad Rizan akan meneruskan penerangan mengenai metodologi kajian yang dilakukan oleh kumpulan kami, iaitu kami menggunakan reka bentuk kuantitatif dan kami yakin bahawa reka bentuk kuantitatif akan lebih memudahkan kami sebagai pengkaji atau penyelidik untuk mengkaji dengan lebih baik tentang kajian kami. Yang kedua, kami memfokuskan kepada pelajar-pelajar sekolah berasrama penuh yang terletak di kawasan Kedah, yang mana sekolah ini telah menggunakan sistem iPad di dalam pembelajaran mereka. Dan yang ketiga, kami mengumpul data melalui cara atau metod pengumpulan data kami ini menggunakan soal selidik ataupun lebih dikenali sebagai soalan survey, dan kami bercadang untuk menemubual beberapa orang pelajar dan guru di dalam sekolah tersebut untuk mengetahui sama ada penggunaan iPad ini berkesan atau tak di dalam pembelajaran mereka. Okey, yang keempat, kami menggunakan metod penganalisan data, iaitu menggunakan kaedah korelasi, dan kami lebih selesa menggunakan SPSS
yang ramai penyelidik tahu dan senang, mudah untuk digunakan. Dan kami mengambil jawapan soal selidik yang dijawab oleh pelajar-pelajar sekolah berasrama penuh tersebut dan masukkan di dalam SPSS untuk mengetahui analisis data tersebut. Okey, dan akhir sekali, apa jenis kajian yang dilakukan oleh kumpulan kami? Dan kami memilih jenis kajian tinjauan. Bermakna kami sebagai pengkaji akan melakukan tinjauan di beberapa buah sekolah berasrama penuh di kawasan Kedah. Sebagai contoh, sekolah yang telah menggunakan sistem penggunaan iPad ini ialah Sekolah Berasrama Penuh Sains Kubang Pasu atau KUPSIS. Okey, akhir sekali kita akan masuk mengenai etika penyelidikan, di mana kita sebagai pengkaji perlu mempunyai etika semasa melakukan penyelidikan. Okey, kami memilih yang pertama, kejujuran, di mana kita ni sebagai penyelidik atau pengkaji perlu jujur dalam merekod, melapor dan menganalisis data yang diperoleh melalui simulasi atau pengiraan dan tidak mengikut data yang diperoleh melalui eksperimen data tersebut. Dan data tersebut juga tidak boleh diubah dan dimanipulasi untuk memperbagi keputusan. Yalah, sebagai pendidik kita mestilah nak keputusan yang elok, tetapi kita kena terima keputusan yang diperoleh oleh kita melalui survei, temu bual. Maksudnya kita tak boleh ubah apa yang kita dapat. Keputusan tu kita kena guna. Itulah etika. Okey, yang kedua, kami memilih dan kami anggap penting iaitu tanpa diskriminasi. Kita sebagai penyelidik perlu membuang diskriminasi ni di dalam diri. Contohnya macam sebarang penilaian seharusnya dilakukan dengan adil dan tanpa bersifat prejudis atau diskriminasi. Okey, maksudnya sini kita sebagai pendidik tak perlulah ada sifat diskriminasi ni dari segi jantina, lelaki atau perempuan. Kita tak boleh pilih saya nak lelaki saja atau saya nak perempuan saja, tak boleh. Atau kaum, saya nak kaum Melayu saja, tak boleh. Kita kena terima semua, terima dengan perasaan yang terbuka. Dan antara faktor lain juga, kita tak boleh lah macam keupayaan saintifik, dia ni pandai, dia ni tak pandai. So itulah diskriminasi. Jadi akhir sekali daripada Fika, kita sebagai pendidik perlulah mematuhi etika